Oke guys, assalamualaikum dan salam sejahtera. Oke, bertemu lagi kita. Kita sambung bab 4.6 dan 4.7. Penyerahan Sabah kepada kerajaan British. Jadi Sabah sebelum ini dijajah pula. Yalah, memang dijajah lah, dikuasai oleh Syarikat Berpiagam Utara Borneo (SBUB). Jadi dalam video kali ini juga akan gabunglah 4.6 dan 4.7, yaitu penyerahan Sabah kepada kerajaan British, dan 4.7 reaksi penduduk di Sabah. Jadi video sebelum ini kita sudah cerita reaksi di tanah Melayu. Kenapa menyokong, kenapa menentang. Sama juga di Sarawak. Ada yang sokong, ada yang tentang. Jadi di Sabah, bagaimana ceritanya? Selepas Jepun nyerah kalah, British Military Army diperkenalkan di Sabah. Sama juga macam tanah Melayu. Di Sarawak pun sama juga. Lepas tu Kota Kinabalu dibebaskan daripada kawalan tentera Jepun pada 28 September 1945, manakala Sandakan 19 Oktober 1945. Jadi BMA dikuasai oleh CFC Makeski. BMA berusaha untuk mengembalikan keamanan dan ketenteraman negeri. Sama jugalah macam Sabah, macam di Sarawak dan juga tanah Melayu. BMA. Jadi kita tengok gambar, jadi tentera BMA bersama dengan kanak-kanak di Kudat, mereka gembiralah, British kembali, ke Sabah. Jadi apa faktor penyerahan Sabah kepada British? Pertama, Syarikat Borneo Utara British, Syarikat Borneo Utara British (SBUB) menandatangani satu perjanjian dengan kerajaan British pada 26 Jun 1946. Sabah kemudiannya menjadi tanah jajahan British. Jadi penyerahan Sabah sebagai sebuah tanah jajahan bermakna pentadbiran negeri akan ditadbir oleh seorang gubernur yang bertindak sebagai ketua kerajaan. Jadi gubernur British yang pertama di Sabah ialah Sir Edward Twining. Jadi kenapa? Pertama, memenuhi kepentingan British. Perdana Menteri Britain Clement Attlee ketika itu sedang menyelesaikan soal pemberian kemerdekaan kepada Sri Lanka, India dan Burma. Jadi kita ni lambat sikit dah. Sri Lanka, India, Burma ni mau merdeka. Indonesia pun awal lagi merdeka daripada kita kan. 1946 ada orang. Jadi Sabah merupakan sebuah negeri yang bertanggung jawab menggantikan jajahan tersebut. Jadi Sabah berusaha berupaya membekalkan sumber bahan mentah dan kawasan pasaran bagi barangan British. Jadi British masih perlukan tanah jajahan untuk gerakan ekonomi mereka, untuk sumber pendapatan mereka. Sebab India, Sri Lanka dan Burma tu Myanmar mau dikasih merdeka sudah kan. Jadi dorang perlu ganti. Jadi Sabah lah gantinya. Sebab tu kita lambat sikit merdeka. Kita 50-an baru merdeka. Kedua meneruskan dasar British dalam hubungan luar. Maksudnya semasa pemerintahan SBUB, Sabah menjadi negeri naungan British. Naungan saja. British menguasai perhubungan luar negeri dan pertahanan Sabah. Jadi keadaan ini mendorong SBUB membuat keputusan untuk menyerahkan Sabah kepada British. Walaupun Sabah dikuasai oleh syarikat SBUB, tapi dari segi politik, diplomatik, pertahanan, British yang tolong syarikat ni, untuk kawal keselamatan Sabah. Sebab syarikat ni orang mana ada ketenteraan apa semuanya kan. Jadi orang minta tolong bantuan kerajaan British. Jadi sekarang syarikat ini SBUB ini mau serahkan Sabah ini 100% kepada kerajaan British. Jadi Sabah pun jadi tanah jajahan British yang baru. Faham? Daripada syarikat kepada kerajaan. Kita tengok khususnya yang ketiga itu masalah kewangan SBUB. Sama macam di Sarawak. Di Sarawak keluarga Brooke ada masalah kewangan kan untuk bangunkan semula Sarawak kan lepas zaman Jepun. Jadi Sabah pun sama juga keadaannya. Syarikat ni pun tidak mampu lagi untuk cover kerosakan ni yang berlaku pada zaman pemerintahan Jepun. Tengok ni gambar kebakaran di Hospital Awam Sultan Sabah. Jadi banyaklah kerosakan hospital, sekolah, balai polis, banyaklah kemudahan awam. Kita tengok gambar ni. Sandakan sebelum dan selepas dibom oleh tentera Jepun. Jadi untuk mula dari zero tu sangat banyak kos lah. Syarikat tu tidak mampu lah untuk bangunkan semula Sabah. And then jadi pemulihan prasarana ni, semua ni infrastruktur ni merupakan salah satulah bebanan yang besar buat syarikat. Jadi terpaksa juga serahkan kepada British. And then apa reaksi penduduk? Ini 4.7 terakhir dalam bab ini. Apa reaksi penduduk Sabah? Penduduk tempatan Sabah terhadap penyerahan Sabah ni. Jadi
Penyerahan Sabah kepada British di 15 Julai 1946 tidak mendapat penentangan daripada rakyat tempatan di Sabah disebabkan oleh perkara tersebut. Tiada istilah menentang menyokong. Semua tak tahulah menyokong atau tidak, tapi tiada penentangan, tiada yang maksudnya menunjukkan bantahan sama macam di tanah Melayu buat demonstrasi apa semua, tiada. Di Sabah aman saja. Pertama dasar British. Kenapa tidak menentang? British bertindas kegiatan berpersatuan. Ada yang mau menentang, tapi tiada gerakan. Kenapa? Banyak persatuan-persatuan ini ditindas oleh kerajaan British. Awal-awal sudah dia patahkan percubaan berpersatuan ini. Tidak mau berlaku seperti di tanah Melayu dan Sarawak. Jadi banyaklah persatuan-persatuan di Sabah ni, dia banyak dia orang Sabah ni kan, banyak budaya, banyak bahasa, banyak agama, lepas tu lain daerah, lain kegiatan ekonomi kan. Jadi susahlah untuk orang Sabah ni untuk menghimpunkan semua etnik dalam satu pertubuhan, susah mau gabung. Tapi ada juga persatuan-persatuan di Sabah, persaudaraan sahabat pena Sabah, PASPAS. Kalau di sebenarnya yang PASPAM kan. And then Persatuan Kebangsaan Melayu di Sabah dipimpin oleh Tengku Nurdin, Zakaria Gun dan juga Abu Bakar Ahmad. Jadi Barisan Pemuda Sabah. Ini pada awalnya organisasi ini sebenarnya untuk baik pulihlah ekonomi, pulihkan semula sosioekonomi di Sabah kan. Politik. Tapi lama-kelamaan persatuan-persatuan ini dia cuba untuk meningkatkan kesadaran nasionalisme dalam kalangan penduduk setempat. Jadi British takutlah persatuan ini jadi lebih besar, lebih kuat. Jadi menghasut lebih ramai orang untuk benci dengan British. Jadi British awal-awal kasih patahkan persatuan-persatuan ini. Jadi bagi melumpuhkan gerakan nasionalisme ini, British bertindak secara halus menawarkan jawatan kenaikan pangkat kepada ahli persatuan ini. Selain itu, British turut memindahkan ahli dan pemimpin yang aktif dalam gerakan berpersatuan ke bandar yang lain. Maksudnya ahli persatuan ni dibagi jawatan. Kau jangan lawan British, kami bagi kau jawatan. Ada yang terima. And then yang masih lagi mau lawan British ni dikasih pindah. Kebanyakannya ahli persatuan ni pegawai-pegawai tinggi sebenarnya yang sama ni SBUB kan. Jadi contohnya Barisan Pemuda Sabah ni Pangeran Muhammad Yusuf Jamil Umar diantar berkursus tempat lain. Lepas tu Hashim Saleh ditawarkan bekerja dan kerajaan. Mandur Syarif pulang ke Indonesia. Imam Suhaili berpindah ke Pulau Labuan. Macam-macam lah cara. Parti Kebangsaan Melayu Labuan ni banyaklah tindakan dorang, ada dikasih pindah, dibagi jawatan baru, ditukar ke Tawau, ditukar ke KK. KK ni Kota Kinabalu dulu namanya Jesselton Ini namanya Api-Api. Lepas tu zaman British tukar kepada Jesselton. Kalau Sandakan pula apa namanya? Elopura. Kalau Sandakan dulu namanya Elopura zaman British. Kalau Tawau, tempat saya tetap Tawau juga dari dulu sampai sekarang. Jadi itu caranya mereka. Dorang organisasi ini yang persatuan-persatuan ini awal-awal lagi dorang kasih pecah, supaya tidak boleh berpersatuan, tidak boleh kumpul ramai orang untuk menentang British. Sebab itu tiada penentangan. Ada juga yang menentang, tapi belum lagi sempat memulakan penentangan sudah dipatahkan oleh British melalui taktik tadi itu. Bagi jawatan, tukar dorang ke tempat lain. Jadi memang susah lah. Sabah kan luas, susah luas. Jadi lain etnik, lain bahasanya lagi, lain daerah lagi. Lepas tu pengangkutan pun susah untuk dari satu daerah ke satu daerah yang lain. Dulu zaman British ni sandakan ke KK lah. Sandakan dulu adalah ibu negeri Sabah sebenarnya asalnya. Lepas tu baru tukar pergi KK. Elopura dan Jesselton. Alright. And then kedua, apa lagi? Menghadkan peluang dalam pentadbiran. British menghadkan peluang kepada penduduk tempatan melibatkan diri dalam bidang pentadbiran, menjauhkan penduduk Sabah kurang pengalaman dalam sistem birokrasi barat. Jadi orang Sabah sedikit saja yang masuk dalam pentadbiran kerajaan. Jadi orang tak tahulah apa-apa macam mana urus pentadbiran semuanya. Jadi kesedaran pun kurang. And then apa lagi sebabnya? Kenapa penentangan tu ni kurang? Tadi itu dasar British. Kedua yaitu kepentingan sosioekonomi penduduk tempatan. Penyerahan Sabah dianggap sebagai peluang kepada penduduk tempatan untuk melibatkan diri dalam pentadbiran dan memajukan bidang perniagaan dan meluaskan jaringan perdagangan. Selain itu, penyerahan ini dapat membangunkan negeri Sabah selepas perang. Oleh sebab itu, kebanyakan penduduk enggan melibatkan diri dalam aktiviti menentang penyerahan Sabah kepada British. Jadi sama jugalah macam ide yang di Sarawak tu yang menyokongkan penyerahan British Sarawak kepada British. Sabah pun begitu juga. Anggap SBUB kita tidak boleh harap sudah. Kerajaan British mampu untuk
beri jawatan, majukan sisi ekonomi, pulihkan semula infrastruktur awam yang terjejas masa zaman Jepun. Betul juga lah. Kalau saya pun hidup zaman itu saya sokong juga. British kembali berkuasa. Kalau mau menentang pun kita sedikit saja. Kita tidak ada kekuatan, pasti tidak ada pengalaman. Macam mana mengurus negara sendiri kan, pasti tidak paham lagi birokrasi barat pada macam tu. Kan orang mau hantar surat bantahan pun tidak tahu macam mana kan, membuat organisasi apa, membuat demonstrasi pun siapa yang mau ikut. Jadi memang susah lah. Tapi langkah terbaik pada masa itu ialah serahkan Sabah kepada kerajaan British. Biarlah jadi tanah jajahan. Itu maksudnya. And then gerakan penduduk tempatan membantah pelaksanaan gagasan milenium di tanah Melayu dan gerakan anti penyerangan di Sarawak kepada British mencetuskan impak yang berbeza lah. Dia punya kesan berbeza. Di tanah Melayu lain ceritanya, di Sarawak pun lain ceritanya, di Sabah pun lain nih. 3 wilayah nih. Jadi dasar British terhadap pemerintahan, lepas lagi zaman Jepun, pengalaman zaman Jepun menyebabkan penduduk tempatan, tidak kira tanah Melayu, Sabah atau Sarawak, kebangkitan nasionalisme itu meningkat secara mendadak. Semua orang makin sadar. Kesadaran nasionalisme itu wujud dalam diri penduduk tempatan, tidak kira lah apa agama, bangsa, kaum pun sekalipun. Memang berubahlah lepas zaman Jepun tu, nasionalisme memang kau naik punya. Semuanya rakyat ada kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan negara. Jadi bab 5 kita cerita pula bagaimana starting point, permulaan kepada perjuangan menuntut kemerdekaan di 3 wilayah ini, tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Jadi bab 5 kita cerita mulai dengan tanah Melayu dulu. Persekutuan di tanah Melayu. Milenium gagal ganti dengan persekutuan tanah Melayu. Bagaimana ceritanya? Kita jumpa nanti di bab 5. Jadi settle untuk bab 4 ini, peralihan kuasa British lepas zaman Jepun, ada reaksi menyokong, ada menentang, ada yang mau menentang tapi tidak dapat, ada yang terpaksa bunuh orang British. Jadi itu cerita, settle. Jadi kalau ada yang kamu kurang faham ataupun ada yang saya salah info kurang tepat tolong bagi tahu. Saya pun bukannya guru pakar pun dalam sejarah nih. Saya baru 6 tahun mengajar sejarah nih. Yang KSSM lagi lah buku teks baru nih. Ini pun baru juga kan. Tapi faktanya lebih kurang juga, cuma tukar saja. Jadi kalau video ini kamu rasa bermanfaat, kamu boleh tengoklah untuk ulang kaji, share dengan kawan-kawan. Jadi kalau yang mungkin tidak mampu tuition, kamu tuition dari video saya inilah. Belajar dari sini ya. Saya pun apa yang saya ajar ini semuanya based on textbooks. Semua dari buku teks. Itu info yang saya sampaikan. Saya yakin lah semua pelajar Malaysia ada buku teks kan. Jadi kita boleh rujuk benda yang sama. Kalau saya guna buku lain, buku kerja ataupun nota yang lain, susunan cerita tidak sama kan. Jadi infonya mungkin tidak sama dengan yang ada buku teks. Lagipun soalan exam semuanya based on buku teks kan. Jadi saya lebih suka rujuk buku teks. Lagipun buku teks boleh download kan. Boleh download saja, senang ya itu. Ada yang buku teks digital. Kalau kamu ada laptop boleh buka di laptop. Macam saya nih, saya pun mana ada pakai buku teks yang ini, yang physical punya, yang cetak. Saya guna laptop saja. Guna tablet, handphone untuk buka buku teks. Guys, jadi kalau ada apa masalah boleh tanya saya, PM dan boleh komen tuh, then boleh sebaiknya tanya guru kamu lah, tanya guru kamu, mereka lebih pakar, mereka lebih tahu. Guys, jadi sekian saja perkongsian saja untuk bab 4 ini. Kita jumpa lagi di video akan datang bab 5. Kita cerita persekutuan tanah Melayu.